Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya anak-anak, pada hari ini Ustazah ingin meneruskan sesi pembelajaran kita. Dan kita masih lagi dalam tajuk jenis-jenis ayat. Seperti mana yang telah kita ketahui pada minggu-minggu yang lepas, kita sudah mempelajari beberapa jenis ayat, ya. Pada hari ini Ustazah akan membincangkan tentang tajuk ayat perintah ataupun ayat kehendak. Sebelum itu, Ustazah ingin mengajak anak-anak semua untuk bermain satu permainan, yaitu permainan tersembunyi. Apa yang tersembunyi, ya anak-anak? Ya, satu permainan perkataan yang tersembunyi. Mari kita lihat sama-sama permainan tersembunyi ini. Ya anak-anak, di sini terdapat beberapa perkataan yang berkaitan tentang pelajaran ataupun topik kita pada hari ini. Ustazah minta beberapa anak-anak sekalian datang ke depan untuk mencari setiap perkataan yang disediakan. Ustazah mohon anak-anak semua untuk menjawab dan mencari satu persatu perkataan bagi setiap seorang. Ya anak-anak, alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan dan bantuan dari anak-anak sekalian. Nampaknya anak-anak dapat memahami dan mencari dengan tepat setiap perkataan yang diberikan. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, permainan ini memberikan satu gambaran terhadap apa yang akan Ustazah terangkan dengan lebih lanjut tentang ayat perintah ataupun ayat kehendak. Ayat perintah ataupun ayat kehendak bermaksud ayat yang diucapkan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah atau ayat kehendak ini ditujukan kepada orang kedua. Contohnya seperti awak, kamu, engkau. Untuk pengetahuan anak-anak, ayat ini
terbahagi kepada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan. Ayat suruhan bertujuan untuk memberikan perintah ataupun arahan di akhir ayat yang menggunakan tanda seru atau tanda lah. Ayat larangan merupakan ayat yang menggunakan kata jangan, usah, dan sebagainya. Ayat larangan ini untuk menegaskan ataupun untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu. Ayat silaan merupakan ayat untuk bertujuan menjemput atau mempersilakan seseorang menggunakan kata silaan. Contohnya seperti jemput, sila, dan sebagainya. Ayat permintaan. Ayat permintaan adalah bertujuan untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan. Ayat permintaan ini menggunakan perkataan tolong atau minta. Mari kita lihat ya anak-anak, di antara contoh-contoh yang terdapat di dalam setiap ayat tersebut. Ya anak-anak, contoh ayat suruhan. Mari kita lihat bagaimana contoh yang digunakan di dalam ayat suruhan. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak sekalian. Keluar dari bilik ini, pergi dari sini, pukullah lipan itu. Contoh seterusnya bagi ayat larangan. Bagaimana kita tahu ayat tersebut adalah ayat larangan? Ya anak-anak, mari kita lihat bagaimana contoh setiap ayat tersebut. Jangan duduk di sini. Janganlah menangis. Usahlah dikenang lagi perkara itu. Contoh yang lain kita boleh dapati, jangan bermain mercun semasa hari raya. Itu di antara contoh-contoh bagi ayat larangan. Mari kita lihat pula contoh ayat silaan. Sila datang ke rumah saya. Jemput masuk. Ya, itu di antara contoh-contoh bagi ayat
silaan. Seterusnya kita lihat bagaimana pula contoh ayat permintaan. Minta Tuan benarkan kami masuk. Minta kamu semua bertenang. Tolong tutup pintu depan itu. Tolong hantar jawapan sebelum tengah hari. Terdapat juga contoh-contoh yang lain. Tolong belikan saya teh ais dan nasi lemak. Ya anak-anak, itu adalah beberapa contoh ayat bagi setiap tujuan yang terdapat di dalam ayat perintah ataupun ayat kehendak. Sebagai kesimpulan, di dalam ayat kehendak atau ayat perintah ini, mari kita lihatnya. Ayat perintah bagi setiap ayat suruhan adalah untuk memberi perintah ataupun arahan. Ayat larangan digunakan untuk menegah ataupun untuk melarang sesuatu. Bagi ayat permintaan digunakan untuk membuat permintaan ataupun meminta pertolongan. Bagi ayat silaan digunakan untuk menjemput ataupun mempersilakan seseorang. Ini di antara kesimpulan yang kita rumuskan daripada awal sesi pembelajaran kita pada hari ini tentang dan berkaitan ayat kehendak ataupun ayat perintah. Baiklah anak-anak, Ustazah harap anak-anak semua dapat memahami sedikit sebanyak ilmu yang Ustazah sampaikan pada hari ini tentang jenis-jenis yang terdapat di dalam ayat kehendak ataupun ayat perintah. Sebagai pengukuhan, Ustazah ingin memberikan latihan ataupun aktiviti yang akan anak-anak semua lakukan. Sebagai latihan individu, Ustazah ingin meminta anak-anak semua untuk membuat latihan dan menulis di dalam buku latihan masing-masing, iaitu sila beri jawapan yang betul. Permintaan, larangan, silaan, suruhan. Contoh ayat perintah yang mana anak-anak semua isikan tempat kosong berpandukan jawapan yang telah disediakan di atas. Latihan yang kedua, ya anak-anak, latihan ini Ustazah akan bagikan kepada 4 kumpulan berpandukan
berwarna, setiap kumpulan akan menarik ataupun memilih setiap kertas yang berwarna ini bagi setiap kumpulan masing-masing. Di dalam kertas ini terdapat soalan yang berpandukan kepada ayat kehendak ataupun ayat perintah. Anak-anak semua dikehendaki mengambil kertas ini dan membukanya kepada kumpulan masing-masing dan berbincang mencari jawapan yang betul. Kemudian anak-anak membentangkan ke hadapan kepada ustazah untuk menyatakan yang manakah satu jawapannya yang betul. Ustazah akhiri topik ataupun pembelajaran pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.